Okay, jadi kami hadirkan dengan rasa kasih sayang dalam diri kita. Kita rasa prihatin dengan dia. Dan lama kelamaan beliau sendiri alhamdulillah terbuka untuk menceritakan pengalamannya sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW pun dah pernah bersabda, dia kata, man la yarham la yurham. Jika kita tidak menyayangi seseorang itu, kita tak akan disayangi. Jadi bila kami hadirkan rasa sayang tu sampai pada dia. Jadi alhamdulillah kami dapat dapatan yang kami ingin. Itulah gambaran kehebatan juga sekali lagi dalam sidang ini, di mana anda sudah mampu untuk menggarap data daripada orang yang lebih tua usianya dari anda. Ini juga satu kekuatan yang harus tidak boleh dikata mudah. Dan tahniah juga diberikan kerana anda tidak memulakan dengan prasangka, tidak melabel. Okay, yang datang itu yang terbaik dari Allah. Begitulah para penonton ya, sebentar tadi kita telah pun mendengar ulasan untuk sesi hujah sebentar tadi antara kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Dan kita ada 3 lagi kumpulan yang akan kita ketemui sebentar saja lagi. Dan seketika insya-Allah kembali lagi selepas ini dalam Ustazah Pilihan. Tak ada, saya tak minum, tak merokok, saya tak sesuai. Saya tak ada bayar, tak ada suka sama sekali. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami. Anda ketika ini sedang menonton Ustazah Pilihan. Dengan tajuk tugasan minggu pertama, iaitu Masih Ada Yang Sayang, sesi hujah di Raudah Ustazah Pilihan ini akan kami teruskan lagi dengan 3 kumpulan selepas ini, insya-Allah. Jadi apa kata kita terus saja bersama dengan Mudirah untuk mengetahui sesi hujah yang berikutnya. Silakan Mudirah. Syukur alhamdulillah kita sudah masuk ke kumpulan ketiga. Kita akan melihat bagaimana Ustazah Akidah Ustazah Nina kita menjalankan tugas mereka di rumah solehah, mendampingi mereka-mereka yang dipilih Allah untuk mengidap penyakit ini. Maka bersama kita menonton apa yang mereka lakukan di sana. Kami dapat kes yang ketiga, iaitu kami cuba untuk bertanya apakah punca, apakah sebab hilangnya semangat kepada Kak ni yang baru berusia 38 tahun, yang baru 4 tahun duduk di rumah soleha. Baby tak? Sayang kat sikit. Alamak. Dapat. Bawa balik je. Kau tak ada baby. Yalah, bawa balik. Kita tak ada baby. Apa persiapan-persiapan diri akidah ya sebelum berhadapan dengan orang-orang yang macam ni? Macam klien saya jauh umur dengan saya. Dia mengatakan penyakit itu dihidapi kerana suaminya jangkitan drug daripada addict. suami. Yes. Tapi apa yang saya tengok dekat situ, puan ni dia tak pernah berputus asa. Tiba-tiba saya teringat dengan kata Ibnu Mas'ud, dan janganlah kamu memegang kepada 2 perkara, iaitu pertama sombong dan kedua putus asa. Kenapa saya mengatakan macam tu? Saya suka dengan putus asa itu. Kerana apa? Kalau kita tengok sendiri, musuh kita yang utama, Syaitanir Rajim, dia tidak pernah berputus asa untuk menggoda anak cucu Adam. Begitu juga kita sebagai seorang manusia, jangan putus harapan untuk kita terus hidup, terus bangkitkan apa yang kita nak, apa matlamat hidup kita sebenarnya. Ustazah Nina, daripada emosi yang beliau ada tak terasa Nina merasakan dia ada sifat-sifat menyesal? Mungkin dia rasa menyesal kenapa dia berkahwin dengan lelaki seperti ini. Tapi pada hakikatnya dia tidak boleh menolak qada dan qadar Allah. Allah pun berkata dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira apabila dia mengatakan beriman sedangkan dia tidak lagi diuji. Jadi ujian yang menimpa manusia ini merupakan neraca penilaian tahap keimanan dan rasa kecintaan kita kepada Allah. Kini kita pindah ke kumpulan keempat. Aktiviti yang dilakukan oleh Ustazah Fira dan Ustazah Fatimah. Sama-sama kita saksikan. Masa dalam keadaan cik kena stroke tu, cik di mana masa tu? Mandi macam biasa pukul 5 petang kan. Lepas tu
mandi 2 gayung terus jatuh. Dan kita tahu puncanya jatuh. Lagi di hospital kita ada HIV, kita ada hubungan tuan. Kelab malam saya tak minum, tak merokok, saya tak sesuai. Alhamdulillah. Cik dibayar ataupun apa? Ataupun Dia tak ada dibayar, tak ada lah. Suka sama. Apa perasaan Cik selepas dapat tahu dapat penyakit HIV ni? Tak sangka kan. Dia kata tiba-tiba macam tu kan. Sekarang nak tahu siapa orang ni, apa puncanya, siapa dia. Oh, Tapi Fira kita dulu, fikir dah terlambat kan. Tak ada, Cik, tak ada. Allah memang dah buktikan dalam surah Ali Imran. Orang-orang melakukan kesalahan, maka kalau dia cepat-cepat kena ingat Allah, maka mintalah pertolongan. Dan Allah sama surah Allah itu akan mengampunkan. Cik, Alhamdulillah, Cik, dekat akhir usia Cik dibagi petunjuk. Allah bagi peluang tu Cik. Allah tahu Cik kuat untuk menghadapi dugaan ni dan Allah pilih Cik lah orang yang istimewa yang Allah pilih untuk hadapi ujian ni. Ingat macam tu Cik. InsyaAllah. Saya nak tanyalah Fira apa perasaan apabila berhadapan dengan situasi begitu semasa bersama dengan makcik tu tadi? Seorang yang wanita yang tidak pernah berkahwin, yang mana pada usia mudanya beliau menghabiskan masa dengan hubungan seksual dengan beberapa orang lelaki. Nauzubillah. Saya rasa sedih. Tapi bila saya lihat keadaan beliau ingin menjauhkan diri saya makin dekat dengannya, saya hampir dengan dirinya, yang mana kita sama-sama fikir bahawa Rasulullah ajar pada kita apabila kita menziarahi pesakit, kita kena senangkan hatinya. Yang Rasulullah ajar seperti apa? Kita pegang tangan dia, kita pegang hati dia, kita peluk dia, kita doakan dia. Kita imbas kembali sejarah Rasulullah SAW ketika mana Rasulullah menziarahi Sa'ad Al-Khawat. Pada ketika itu Sa'ad merasakan kesejukan tangan Rasulullah dalam mendoakannya, dalam memegangnya. Dan Masya Allah, agak-agaknya apalah doa yang Fira bagi semasa pegang tangan tu? Ya, Alhamdulillah saya sempat menulis surat kepada klien saya untuk jadikan amalan berdoa, yang mana doanya saya tulis, Allahumma shfi fa anta syafi, Allahumma khfi fa antal kafi, Allahumma afi fa antal muafi. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah aku, yang mana Engkau sangat memberi sembuh. Ya Allah, cukupkanlah bagiku, ya Allah, yang mana Engkau adalah menyempurnakan segala-galanya, Engkau mencukupkan segala sesuatu. Allahumma afi fa antal muafi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku kerana Engkau lah Maha Pengampun. Terima kasih Ustazah Fatimah. Tahniah. Apakah soalan pertama terdetik dan apakah fokus utama nak disampaikan kepada orang yang dah kena penyakit macam ni? Saya merasakan bahawa dia adalah insan yang istimewa yang dipilih oleh Allah. Dan saya tetapkan dalam hati saya, ya Allah, Engkau jangan sekali-kali menghukum orang ini. Sebab apa? Allah dah katakan dalam Quran bahawa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakuna khairum minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu sesekali menghina kaum lain, kaum demi kaum yang lain, kerana boleh jadi kaum yang kita hina itu adalah lebih baik daripada kita. Dan untuk itu kita pergi melihat apakah tugasan yang dilakukan oleh kumpulan 5. Kami dah pakai semua 5, iaitu kami perlu tahulah pandangan mereka terhadap sikap dan layanan orang ramai. Jadi kami dapat seorang adik perempuan umur 8 tahun. Jadi dia ni sangat ceria, peramah dan sakat ni sangat baik dalam memberi kerjasama. Jadi kami sedang cubalah sedaya upaya kan untuk dapatkan jawapan lelaki, tapi kena ada seninya sebab adik ni kecil lagi. Baik. Ni? Tapi tak merah, tak apa. Tak apa, boleh makan. Yang merah rasa apa? Apalah agak-agaknya pada pandangan Ustazah Firuz lah tentang adakah apa punca sebab kenapa anak-anak yang tak berdosa ini dilibatkan sama? Adik ni dia berumur 8 tahun, dia dapat penyakit HIV tu daripada ibu bapanya sendiri. Walaupun ayahnya pengidap HIV, tetapi ayahnya masih menunjukkan sifat kasih sayang. Alhamdulillah. Saya rasa dan saya harap ayah ni sudah insaf. Masalah manusia ni suka berprasangka buruk.
Nampak je sesuatu kita melabelkan. Sedangkan Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dal dhanni its. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah daripada kebanyakan prasangka, kerana sebahagian prasangka itu adalah dosa. Jadi dari situlah saya belajar kita jangan menghukum orang. Ustazah Yanti, sebagai seorang pendakwah, perhatikan seorang umur 8 tahun, dia tak tahu konsep berdosa dan sebagainya. Jadi sebagai seorang pendakwah yang efektif, apakah fokus Ustazah kepada kanak-kanak umur 8 tahun ni dari segi konsep imej diri dia dan cita-cita masa depan beliau? Sesungguhnya Allah dah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya kat sini Allah tak akan mengubah nasib seseorang itu, satu kaum itu, sehingga dia mengubah nasibnya sendiri. Jadi kat sini kita bukan nak letakkan kesalahan tu atas bahu kanak-kanak tu sendiri. Dah lepas. Ya, benda tu dah lepas. Dan apa yang berlaku sekarang ni ialah kita terus pupukkan semangat supaya dia dapat mencapai apa yang diimpikan. Mudah-mudahan dia menjadi sebahagian daripada kekuatan, sebahagian daripada sebab anda menggarap ilmu untuk terus maju sebagai ustazah pilihan, insya-Allah. Terima kasih Mudira. Begitulah tadi sesi hujah antara ustazah pilihan bersama dengan mursyidahnya, ya. Dan saya kira para penonton, apapun kisah hitam di sebalik kehidupan pesakit HIV ini, kita tak harus sebenarnya menyisihkan mereka daripada masyarakat. Dan kita akan berehat seketika sementara menunggu keputusan. InsyaAllah selepas ini kita akan kembali dan mengetahui mungkinkah ada di antara ustazah ini yang akan meninggalkan raudah ustazah pilihan. Bagaimana agaknya kesudahan mereka semua, insya-Allah selepas ini. Harus mengumumkan penyingkiran akan berlaku. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami menonton Ustazah Pilihan. Kini tibalah saat yang paling mendebarkan 11 Ustazah Pilihan ini. Apakah nasib mereka? Adakah mereka akan terus kekal dalam Ustazah Pilihan ini? Atau mungkin mereka bukan lagi Ustazah Pilihan yang kami cari? Jawapannya hanya ada pada Mudirah sahaja. Untuk itu saya serahkan kepada Mudirah, Dr. Rubiah Hamzah. Silakan. Terima kasih banyak Siti. Ini adalah saat yang sedih buat saya. Mungkin juga mungkin buat anda. Kerana saya harus mengumumkan 3 nama yang mendapat pencapaian dan yang kemungkinan akan tersingkir dalam barisan. Nama-nama yang tidak disebut dimohon untuk meninggalkan raudah ustazah pilihan ini. Pertama, Ustazah Hidayah. Kedua, Ustazah Fizah. Dan yang ketiga, Ustazah Faizah. Yang selebihnya boleh meninggal